Tapi semakin maju kita, semakin teruk akhlak manusia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Siri yang kedua Sembang Santai yang dianjurkan oleh Isma Cawangan Nilai. Sebelum kita mula, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada 1000 lebih viewers kita untuk Sembang Santai kita siri yang pertama. Alhamdulillah. Untuk kali ni jangan lupa like, comment dan share, juga subscribe kita punya channel kita Isma Nilai. Okey. Hafizi datang. Malam ni kita nak bincangkan mengenai peradaban Melayu. Saya percaya ramai pada kita pada hari ini sudah pun mengetahui satu program anjuran pembela mengenai Hari Kebudayaan Melayu. Hari Peradaban Melayu, Hari Peradaban Melayu yang akan diadakan pada 30 Julai 2022 bersamaan dengan 1 Muharram 1444 Hijrah. Hari Peradaban Melayu bagi memperingati kegemilangan dan kehebatan ketamadunan Melayu Islam yang telah dijayakan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kita semua tahu kan, orang Melayu sini sudah ada satu tamadun yang sangat hebat dan menguasai ilmu dan kemahiran yang menjangkau tamadun-tamadun yang lain kepada ketika itu. Bahkan tamadun Melayu ketika itu menjadi mulia ketika mana mereka memilih Islam sebagai akidah dan pegangan agama mereka ketika itu. Baik Hafizi, sebelum kita pergi biasa Hafizi datang, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanyalah pendapat kenapa kita nak sambut Hari Peradaban Melayu ni? Kenapa kita nak sambut ni? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Dia amat menarik bila kita baru saja lepas dengan fenomena mak kilau dan berjaya minggu lepas 90 juta mak kilau dalam masa 30 hari 33 hari. Dan seterusnya terus diadakan pula Hari Peradaban Melayu. Dan kita tahu kenapa Hari Peradaban kan? Sebelum ni orang tak kenal pun siapa musuh. Orang anggap bahawa British tu adalah kawan, adalah rakan, adalah orang yang membangunkan tanah Melayu. Tapi dengan fenomena mak kilau kita paparkan bahawa sebenarnya British tu adalah juga penjajah yang telah menjajah kita, yang telah mematikan semangat juang kita tu kan. Yang telah menjadikan umat Melayu ni rendah diri kan. Tapi bila adanya filem mak kilau kita tahu sebenarnya British tu punya jahat, zalim kepada musuh pada nenek moyang kita kan. Dan yang paling penting, nenek moyang kita tak tunduk. Tak tunduk, melawan walaupun dengan sakit baki yang ada kan. Dan kita tahu bahawa sebelum tu lagi dijajah ada sebuah peradaban, sebuah tamadun yang besar yang memayungi, menjadi payung kepada nenek moyang kita, kepada bangsa Melayu, iaitu Islam tu sendiri kan. Islam tu sendirilah, dan adaptasi daripada Islam ni diguna pakai dalam budaya tempatan. Itu menarik kan, menarik. Kalau kita nak tahu lagi peradaban, bagaimana pertembungan dan sebagainya, kita akan bincang lanjut hari ini. Maksudnya budaya Melayu itu adalah adaptasi daripada Islam itu sendiri. Ya, betul. Seperti mana saya cakap tadi kan, orang Melayu ketika itu memilih Islam sebagai anutan mereka, sehingga menjadikan mereka mengadaptasikan cara hidup Islam itu, the way of Islam, the way of life Islam sebagai the way of Islam, the way of life itu sebagai cara hidup mereka. Betul kan? Jadi Hafizi, kita tengok hari ni orang kata dengan kemajuan teknologi pada hari ini, dengan kecanggihan orang pun dah pergi ke angkasa sebagainya. Yalah, betul. Kita nak cerita pasal peradaban Melayu ni. Kan? Relevan lagi ke cerita pasal Melayu ni? Budaya ataupun peradaban Melayu ni relevan lagi ke? Orang faham bahawa peradaban ni apa? Busana kan, berkeris. Dia tak macam tu. Maksud peradaban tu sendiri adalah tingkat tamadun kan. Tingkat tamadun, kalau kita belajar titas kan, kalau Malaysia, tuan belajar Amerika kan. Kalau di Malaysia kita belajar titas kan, tamadun Islam, tamadun Asia Tenggara, Asia kan. Kita tahu pasal tamadun ni ialah tingkat tamadun kan berasaskan jasmani dan rohani kan, spiritual dan materi kan. Kalau Malik bin Nabi kata jasmani dan rohani ataupun materi dan spiritual, dia tingkat tamadun. Dia orang kata ketamadunan, kegemilangan, civilized kan, civilized. Tapi di sebalik tamadun yang kita rasa majunya negara kita kan, maju ada itu, ada ini, kereta terbang belum ada kan. Maju. Rupanya dia ada falsafah. Dia ada falsafah yang membina tamadun tu. Falsafah yang membina tamadun tu
macam kita biji benih kan, apa yang kita tanam itu yang akan terhasil. Jadi tamadun tu yang wujud sebagai tingkat tamadun, tingkat peradaban ni mesti ada falsafah ni kan. Dan apa falsafah peradaban sekarang? Falsafah peradaban sekarang kalau kita faham ialah falsafah yang didominasi oleh falsafah ala barat. Nah, itu jelas nyata. Dan kita tahu falsafah ala barat ni dia berpegang pada apa benda yang melawan Tuhan, itulah falsafah barat. Apa sahaja yang melawan kepada Tuhan, asas dia itulah falsafah barat. Bahkan kalau diceritakan asas di mana, dia kata kalau zaman Nabi Adam AS tu kan, melawan Allah Subhanahu Taala tu sehingga dikeluarkan daripada syurga tu, itulah tanda kebebasan bagi falsafah barat. Tapi apa pula falsafah Islam? Falsafah Islam tak macam tu. Falsafah Islam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Taala. Kan satu benda yang bercanggah tu kan. Apabila kita faham bahawa kebebasan ini, falsafah ini dibina atas dasar melawan Allah SWT, itulah yang terhasil sekarang ni, perkara-perkara atau asas-asas sistem-sistem yang melawan Allah SWT kan. Itu kalau disebut oleh Syekh Qutb sistem-sistem jahiliah kan. Tapi kalau orang tak faham, orang baca tu dah mengkafirkan pula kan. Tapi itulah nak kata falsafah ni yang di ala barat ni akhir sekali membawa orang semua lawan Allah SWT, lawan Tuhan itu sendiri, membina sistem-sistem yang melawan Tuhan itu sendiri. Contoh, sebagai contoh, kita tahulah sistem demokrasi kita kan, semua orang pun boleh mengundi, boleh itu, walaupun tak ada apa pun tetap undinya satu kan. Siapa bagi apa-apa pun siapa-siapa boleh menang kan, siapa-siapa boleh menang asalkan dia penuh dengan undi kan. Tapi tidak pada Islam. Falsafah Islam ialah asasnya ialah insaniah kan. Falsafah tunduk kepada Allah SWT. Dan falsafah ni lah kan, falsafah peradaban inilah yang kalau kita suburkan kan, dan mula untuk disuburkan sekarang ni, kita fahamkan rakyat, dia bukan sekadar akhir sekali orang berbusana, orang jalan berkeris, orang berketayap, orang berselendang, tak. Difahamkan benda ni, akhir sekali akan bina tamadun yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Tadi yang ini saya bercakap berkenaan pasal tamadun barat kan, tamadun barat, tapi bila saya boleh pembacaan saya kan, tamadun barat ni sebenarnya adalah satu tamadun yang kita sendiri tak apa pada hari ni, kita tak apa nak nak menafikan bahawa pada hari ni kita terperangkap dengan tamadun itu sendiri. Tamadun yang bawa kepada orang kata apa, tamadun etis, yang berideologi dan bertunjangkan kepada ideologi sekular dan ideologi sekular dan liberal lah kan. Jadi semakin kalau kita tengok, kenapa saya cakap itu, kenapa kita tak teruk punya tamadun pada hari ini. Kalau kita tengok pada hari ini betapa majunya kita pada hari ini tu lah, banding dengan tamadun yang sebelum ni lah kan. Contoh kan, kita dah pergi sampai ke angkasa lepas kan, kita dah ada bullet train dan sebagainya. Majunya tamadun hari ini dengan ada internet yang berkelajuan yang sangat laju lah kan, dunia tak sepadan. Tapi semakin maju kita, semakin teruk orang kata akhlak manusia pada hari ini. Betapa jatuhnya kemanusiaan, manusiawi manusia itu semakin jauh. Jadi saya nak tanya lah Pak Fizi kan, jadi apa yang sebenarnya, saya terbaca, kita pun terdengar bagaimana Islam sendiri nak bangunkan peradaban baru kan. Kita nak macam mana kita nak lari ataupun kita nak keluar daripada peradaban yang saya cakap tadi ni, peradaban yang sangat rosak, bawa kepada sekular liberal, bawa manusia jatuh kepada kehaiwanan, pada manusia menjadi kehaiwanan. Dan tiba-tiba Islam mengungkapkan kata-kata untuk membina peradaban baru. Jadi apa yang dimaksudkan peradaban baru tu? Okay. Dia kalau kita belajar sejarah manusia tu kan, bagaimana dia berubah dari satu fasa ke satu fasa kan, mengikut pandangan barat kan. Mula-mula dia daripada beruk, kemudian dia kepada manusia kan, Homo erectus kepada Homo sapien kan. Dan saya pernah pun pergi ke Oxford. Kita tak tahu macam mana dia buat evolusi tu daripada beruk kan, sebelahnya raka beruk di Museum Oxford tu, Museum Oxford, sebelahnya manusia. Kita tak tahu macam mana boleh jadi macam tu kan. Tapi dia gambarkan macam tu. Kemudian dia tak terhenti ke situ, Homo erectus ke Homo sapien. Adakah dia berhenti ke situ? Tak. Dia akan membawa manusia ni akhir sekali menjadi apa? Dia jadi Homo Deus. Dia menjadi Tuhan. Dengan sains ni dia akan menjadi Tuhan. Itu falsafah dia. Jadi dia buat sains ni sungguh-sungguh supaya bukan dia tunduk pada Tuhan tu kan, bukan dia maju tu untuk nak kata akhir sekali kita nampak Tuhan kan, kita tunduk pada Tuhan. Tak, akhir sekali dia kata dia ni lah Tuhan, aku boleh buat apa yang Tuhan boleh buat, kami tak perlukan Tuhan. Itu kemajuan yang buat. Tapi dalam Islam tak. Kalau kita tengok dekat museum-museum kan, semua ilmu-ilmu sains tu pun daripada Islam.
kan, ilmu-ilmu, dan ilmu tu digunakan untuk dia kata tunduk dan patuh pada Tuhan kan. Kompas yang kita gunakan dicipta oleh saintis-saintis Islam untuk melihat di mana arah kiblat. Dicipta Ibnu Firnas buat kapal terbang sebab apa? Sebab nak pergi menunaikan haji dan sebagainya kan. Itu yang kita nak buat kan. Dan kita tahu bahawa benda ni akan sentiasa berlaku pertembungan kan. Macam dalam ayat Quran itu, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa kan. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil akan lenyap, dan sungguhnya batil tu akan lenyap. Kebenaran Islam tu datang dan batil akan lenyap. Dan kita faham bahawa Islam datang bukan Islam datang batil lenyap tentu. Dia perlu ada pertembungan. Kita kenal musuh. Zaman Nabi Adam ada musuhnya syaitan. Zaman Musa AS ada musuhnya Firaun. Zaman Nabi Muhammad ada musuhnya Quraisy kan. Dan berlaku pertembungan. Dan kalau tengok pertembungan sentiasa berlaku, bahkan zaman khalifah yang dah besar tamadun pun berlaku pertembungan dengan Salibi kan. Dan pertembungan tu sekali mencorak sejarah. Pertembungan tu mencorak sejarah kan. Kita faham bahawa lepas kerajaan Al-Fatih, cucunya Sulaiman Al-Qanuni memerintah Turki, mereka sekat perjalanan penjajah tu daripada Eropah tu, daripada melalui Laut Merah dan Laut Mediterranean. Jadi apa yang orang boleh buat? Dia orang terseksa kan. Eropah terseksa, tak boleh. Sebab apa dia sekat? Sebab di situlah terletaknya kota-kota suci kan. Mekah, Madinah, Al-Aqsa pun terletak di Laut Merah kan. Jadi dia buat apa? Dia terpaksa mencari jalan baru. Itu yang wujudnya Tanjung Harapan kan. Tanjung Harapan di Afrika Selatan, pergi ke gua dan akhir sekali mencorak sejarah. Lantas mereka menjajah tanah Melayu. Itulah nak kata, takkanlah orang tu datang jauh-jauh tu semata-mata nak apa? Nak ambil rempah. Dia bukan sekadar rempah, tapi dia memang nak menjajah. Sebab apa? Sebab dia nak menjatuhkan tamadun yang berada di belah khalifah. Itu berlaku pertembungan, dan pertembungan ni menyebabkan kita jatuh Melaka, kita jatuh hilang jati diri, kita hilang semua, takut. Sekali kita bawa kepada yang sempit. Sekali kita rasa tamadun tu sekadar berbaju, berbusana, bertanjak, berkeris. Tak kan? Kita kena kembalikan hari peradaban. Yang kita nak ialah kembalikan semangat bahawa kita nak seluruh, kita nak lebih daripada itu, bukan sekadar berbusana, berkeris. Itu. Jadi maksudnya kita first cakap pasal peradaban musuh, peradaban Islam ni, kita first kena kenal dulu siapa peradaban musuh, betul kan? Betul. Macam kita nak adat bertembung ni, first kita kena tahu dulu siapa kita nak bertembung tu. Apa ciri-ciri dia, betul kan? Betul. Jadi kalau saya boleh tambah tadi lah kan, macam kena peradaban baru tu, bagaimana Isma sendiri mengatakan kita ni ada dua perkara yang besar yang perlu kita buat lah dalam betul nak menghadapi atau bertembung dengan peradaban barat ni, atau peradaban etis ni. Yang pertama, kita kena usir peradaban barat. Betul. Dengan cara kita pertama tadilah kita kenal dia, kita kenal apa itu budaya barat, apa ciri-ciri dia, siapa yang kita nak berhadapan dengan ni. Dan yang kedua, yang perkara besar kita lakukan adalah kita membina sendiri kita punya peradaban baru berasaskan peradaban kita sendiri, falsafah kita sendiri. Jadi dua benda ni lah yang kita perlu buat lah. Kita kenal dan kita hapuskan, kita singkirkan dia, dan kita bina peradaban kita dengan falsafah kita sendiri. Itu dua perkara yang dua kerja yang sangat besar, yang memerlukan kerja daripada semua orang sendiri kan. Banyak kerja kita kena buat. Okey, jadi Hafizi, kita nak tanya balik kan. Saya nak tambah lagi lah, seronok bila cakap pasal peradaban ni kan. Jadi kalau kita cakap pasal kita gerakan Islam pada di Malaysia ni dah berapa tahun dah rasanya, dah sejak tahun 50-an lagi kita dah bergerak gerakan Islam dah mula berjinak di tanah Melayu kita sendiri kan. Tapi kenapa masih lagi kita tidak mampu menyedarkan masyarakat pada hari ini mengenai pertembungan ini? Dan bagaimana kenapa kita masih lagi kita dilihat seperti kita tak mampu bangkit lagi dengan peradaban yang berasaskan akidah yang kita imani? Kenapa masih lagi? Dia 460 tahun orang Melayu dijajah. Bagusnya seperti Osborne cakap, Captain Osborne ni, Sherrod Osborne, dia kata ketika kami memerangi India, orang-orang India mencium tangan-tangan orang yang menjarah mereka, tetapi tidak bagi orang Kedah. Mereka adalah orang yang melawan, orang yang memerangi mereka.
Tapi kita kena ingat, desakan atau penjajahan kezaliman tu berlaku 460 tahun kan terhadap satu tamadun yang sebelumnya hebat kan, menyebabkan orang-orang ni makin lemah kan. Walaupun mereka ni berjuang kan, walaupun mereka ni keturunan yang hebat, tapi bila masa terlalu panjang itu memberi kesan kan, satu kesan emosi yang amat panjang, amat berat kan. Dan kita tengok orang Melayu ni sekali apa? Menerima. Tapi bagusnya kita ada ulama-ulama, para penentang, para pendekar kan yang melawan dan terbentuknya kita hari ni lah. Okey, jadi pada perbincangan kita pada malam ni Hafizi, kita boleh simpulkanlah bahawa peradaban Melayu ini tidak asing dan dia masih kekal relevan selagi mana dia berpegang kepada peradaban Islam sendiri. Betul. Selagi mana Islam itu relevan, selagi itulah peradaban Melayu itu sendiri relevan. Betul, tapi cuma kita kena faham bahawa kita bukan lagi menyambut ataupun memahukan hari peradaban ni semata-mata kita nak berbusana, berkeris, bertanjak kan. Tapi apa yang kita mahukan, Islam tu betul-betul tercancap dalam sanubari anak diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan, Islam tu. Sebab Islam itulah yang peradabannya kan. Kita pegang Islam tu yang menjadi Melayu Melaka tu menjadi peradabannya kan. Apa yang kita nak sebuah politik yang bertamadun kan? Bukan politik yang tangkap-tangkap, lompat-lompat kan. Kita tak nak macam tu, jual beli kan, main jual main beli kan, rasuah dan sebagainya. Kita nak ekonomi yang padu kan, ekonomi yang patuh dan tak zalim kan. Bukan lagi ekonomi yang kita ambil cedok-cedok daripada barat kan, pinjam sana pinjam sini daripada barat kan. Lepas tu kita nak Islamkan sikit, kita jadikan ekonomi patuh syariah sikit kan. Dan kita bukan nak biasa-biasa, kita nak ketenteraan yang kuat kan. Sekarang ni Malaysia 2% je kita punya bajet belanjawan untuk ketenteraan. Kita nak bina tamadun yang hebat kan. Indonesia dah buat apa sendiri, kapal selam sendiri, KF-21. Dia dah ada jet berjuang bersama dengan Korea sendiri kan. Sedangkan kita pun negara pulau, Vietnam dah ada 15 wah kapal selam hebat kan. Thailand lagi naik lagi kan. Filipin tunggu je Sulu ambil Sabah kan, dan dia orang akan masuk kan. Kita nak hebat, kita kena ketenteraan yang hebat. Dan kita nak sumber alam kita ni bukan sumber alam yang kita bagilah kat orang lain, itu semua lara, itu semua dunia kan. Sedangkan sumber alam kita, orang kata apa, sumber alam yang banyak, kaya, semenanjung Suvarna Bumi dia boleh kata kan, semenanjung emas. Kita nak sumber alam tu diguna dengan optimum untuk menaikkan tamadun Melayu Islam kita, insya-Allah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja yang kita berbual kita pada malam ni, Hafizatan. Saya rasa kita dan tiba masa ni lah untuk kita sama-sama sedarkan masyarakat kita pada hari ini, utamanya orang Melayu itu sendiri, yang baru kita pada dahulu nenek moyang kita dulu insya-Allah bahawa telah membina satu tamadun yang sangat hebat. Sekarang ni lah di pundak kita lah untuk membangunkan kembali tamadun peradaban Melayu Islam yang sangat hebat. Berat berat. Malam ni berat. Malam ni berat. Jangan berat semua. Apa kita cakap sebenarnya. Berat semua perbincangan kita ni kan. Jadi semoga sedikit sebanyak perbincangan kita hari ini memberi kesedaran dan pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Jangan lupa dan jangan lupa komen, subscribe dan share. Jangan lupa Hari Peradaban. Allah. Jangan lupa Hari Peradaban Melayu. Hari Melayu pada 30 Julai 2022 persembahan 1 Muharram 1444 Hijrah di Taman Melati Kuala. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.